Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak didik di luar sana. So hari ini tibalah kita kata slot daripada Universiti Malaysia Perlis. InsyaAllah selama kita kata dalam lebih kurang 60 minit ataupun dalam selama sebulan pula, dalam selama 1 jam kita akan merungkai setiap satu persoalan ataupun kita akan merungkai apa benda program-program ataupun peluang-peluang yang ditawarkan kepada anak didik di luar sana. So sebelum tu insya-Allah kita akan present lah sedikit berkenaan kita punya slide show. Mudah-mudahan dengan penerangan ini, mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat menarik minat ramai-ramai untuk ke Perlis, kerana kita tahu Perlis merupakan negeri antara yang terselamat di Malaysia ketika ini, right? So without further ado, I will present you about our slideshow. Right. So when we jump into our main agenda untuk kita kata sesi taklimat kali ini, okay, saya ingin membawa saudara-saudari di luar sana, ibu bapa dan juga bakal pelajar UNIMAP mengenai tagline kita. Ini tagline kita bawa daripada dulu lagi, yang mana kita bawa, kita namakan dia sebagai Create Your Professional Futures at UNIMAP. Maksudnya apa? Kita tekankan di sini, you need, when you habis saja pengajian you di UNIMAP, you bakal mencipta fenomena dari segi professional futures. Maksudnya apa? Program-program yang UNIMAP tawarkan sememangnya berteraskan, sememangnya berfokuskan kepada kita kata career yang profesional. So first and foremost, let me introduce myself. My name is Muhammad Firdaus bin Omar. So saya wakil untuk memberi taklimat daripada Universiti Malaysia Perlis selaku penyelaras unit promosi dan pemasaran Universiti Malaysia Perlis. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan program-program yang Universiti Malaysia Perlis tawarkan, ingin saya wawarkan kepada adik-adik, kepada ibu bapa di luar sana, kepada pelajar-pelajar yang hebat, potensi untuk kemasukan ke program-program UNIMAP, untuk pengetahuan semua, program fasa pengemas kinian dan permohonan baru UPU online bagi lepasan STPM dan setaraf telah dibuka adik-adik. Maksudnya hari ini 9 Ogos, fasa pengemas kinian telah dibuka. Maksudnya adik-adik di luar sana ada lebih kurang 4 hari lah, 9, 10, 11, 12. Seperti mana kita tahu sebelum ni ada yang terlepas, ada yang silap pilih, ada yang tak kemas kini dokumen. So inilah masanya. Seperti kita tahulah manusia ni selalunya they are talking about second chance. So ini adalah peluang kedua kepada adik-adik yang berada di luar sana yang mana sebelum ni mungkin terlepas, mungkin tak isi borang dengan penuh, mungkin tidak mengemaskini data dengan betul. So this is your second chance. Adik-adik boleh layari kita kata link yang disediakan oleh pihak UPU. Alright? So objektif saya pertama saya hari ini, saya selalu bawa lah benda ni. Saya dengan tim kita, dengan rakan-rakan di UNIMAP, bila mana kita beri taklimat, inilah tagline yang kita bawa selama 20 tahun yang lalu, yang nama kita Jom Masuk UNIMAP, ataupun yang terdahulu kita dengan nama panjang yang kita namakan sebagai Universiti Malaysia Perlis. Baru-baru ni kita came out untuk media source, Medsos. Kita came out dengan satu hashtag yang mana hashtagnya berbunyi Be One of Us. So jom pakai ramai-ramai masuk Universiti Malaysia Perlis. Alright? Selalunya macam itulah. Bila kita nak kenal seorang tu, selalu orang kata tak kenal maka tak cinta. Sebab tu objektif saya hari ini, yang mana yang masih tidak mengenali Universiti Malaysia Perlis, so kita kena kenal, kita akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan UNIMAP ni macam mana. Sebab selalu orang tua-tua kata, saya tak kenal orang ni, saya tak cinta. So kita kena kenal dulu. Moga-mogahan dengan kenalnya Universiti Malaysia Perlis, anak-anak didik di luar sana akan memilih UNIMAP
sebagai salah satu destinasi untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Alright, jom kenali UNIMAP. So kita bermula pada tahun 25 Julai 2001. So dia telah berlaku evolusi, development daripada masa ke masa. Sebagai contoh, pada tahun 2002 kita start mengambil ambilan pertama. Pada ketika itu hanya 119 pelajar kejuruteraan. Kalau nak dibandingkan daripada dulu sehingga kini lebih kurang 3177 kita ambil. You bayangkan, daripada dulu kita bermula dengan 100 orang saja pelajar, tetapi UNIMAP ataupun Universiti Malaysia Perlis telah mengalami evolusi yang sangat dahsyat, yang sangat baik selama 20 tahun ini, sehingga kini kita rekrut setiap tahun hampir ke 3,200 orang. So pada tahun 2007 kita menjenamakan, UNIMAP telah mengalami fasa penjenamaan semula, yang mana kita telah merubah, kita telah bertukar. Kalau dulu kita dikenali sebagai College Kejuruteraan, right, Utara Malaysia. So kemudian kita evolve from this college into kepada Universiti Malaysia Perlis, dan berlakunya beberapa evolusi dari segi logo, dan alhamdulillah pada tahun 25 Julai 2021 kita telah menyambut kita kata 2 dekad tradisi gemilang, yang mana tagline kita ataupun kita punya visi dan misi kita adalah teknologi, transformasi dan komuniti. Diam tak dan diam tuan-tuan, anak didik di luar sana yang dulu UNIMAP dikenali sebagai, kita kata, anak muda lah, anak muda universiti yang baru, tetapi alhamdulillah walaupun kita baru, kita menunjukkan kemajuan yang sangat baik, kita menunjukkan satu prestasi yang sangat luar biasa bagi universiti yang berumur lebih kurang 20 tahun ni lah. Alright, nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan performance UNIMAP. Right? So, ini merupakan visi, misi dan juga nilai utama. Alright, visi kita, tertubuhnya Universiti Malaysia Perlis ni, kita ingin melahirkan insan yang kamil, yang menyumbang kepada agensi pembangunan dan daya saing industri negara. Kalau tuan-tuan, adik-adik lihat visi ini, dia ada satu key point saja, itu insan yang kamil, yang mana bila kita bercakap, bila kita melihat seorang insan yang kamil ini merupakan satu insan yang holistik. Bukan saja dari segi akademiknya, bukan saja dari segi sahsiahnya, bukan saja dari segi sukannya, bukan saja dari segi keagamaannya. Maksudnya apa? Visi UNIMAP ingin melahirkan seorang student ataupun pelajar maupun tenaga pengajar yang holistik, merangkumi keseluruhan aspek, kita kata sebagai humanity. Right. So untuk visi ini, apakah misi kita? Misi kita untuk menjadi universiti teknikal yang berdaya saing di pesada antarabangsa. In order to achieve this vision and mission, ini kita terapkan nilai utama kita, yang mana untuk menjadi pelajar UNIMAP yang hebat, untuk menjadi tenaga pengajar UNIMAP yang hebat, untuk menjadi staf sokongan UNIMAP yang hebat, kita perlu ada ilmu, kita perlu ada keikhlasan, dan semestinya kita perlu ada kecemerlangan. Oleh itu saya menggami anak-anak didik di luar sana untuk menjadi insan yang kamil dan insan yang hebat. Sama-sama kita join UNIMAP dan you pilih program-program yang ditawarkan di Universiti Malaysia Perlis. Right. So kita kata setiap universiti awam ditubuhkan di Malaysia, dia ada matlamat dia. Sama jugalah dengan UNIMAP. Universiti Malaysia Perlis, tertubuhnya Universiti Malaysia Perlis menurut model universiti yang nombor 2, yang mana universiti kita merupakan salah satu universiti MTUN ataupun Malaysian Technical University Network. Maksudnya kita universiti berfokus. Okay, UNIMAP ditubuhkan nombor 17 lah. Kita ada 20 UA ketika ini, UNIMAP nombor 17. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ya kita baru.
tetapi kita baru dengan bersemangat wajah tuan-tuan. Nanti kita akan bincang selepas ni. So sehingga kini lebih kurang 2,100 staff dan kita ada 12,100 orang pelajar yang merangkumi pelbagai bidang ataupun level pengajian di Universiti Malaysia Perlis. Alright, this is kita kata objektif tertubuhnya in order untuk mencapai visi dan misi yang saya katakan tadi. So inilah kita terapkan, even merangkumi pelajar, tenaga pengajar, even staf sokongan untuk mencapai visi dan misi kita ini. Kita gariskan ini merupakan objektif tertubuhnya Universiti Malaysia Perlis. Right? So selalu orang tanyalah, kalau kita pergi di luar negara, selalunya orang tanyalah, where is the location of this Universiti Malaysia Perlis? Kalau di Malaysia ni, selalunya ini tak menjadi isu lah. Dengan selalunya universiti di Malaysia ni represent dengan nama dah. Sama jugalah UNIMAT, Universiti Malaysia Perlis. Dengan nama Perlis tu sendiri menggambarkan kedudukan ataupun lokasi UNIMAT tu sendiri. Tuan-tuan, semua orang tahu UNIMAT berada di satu negeri yang sangat aman yang dinamakan sebagai Perlis Darul Sunnah. Right? Kalau kita buka peta dunia, inilah. When we skip down ataupun when we zoom into dalam peta dunia, of course sebelum ni kita zoom kepada Malaysia. So Perlis di mana? Perlis is located near the Thailand boundary. Right? Itu kita berada di situ. Alright? Kemudian when we skip down ataupun bila kita zoom in, dekat mana UNIMAT ni ataupun Universiti Malaysia Perlis ni, semua orang tahu kalau di awal-awal penubuhan Universiti Malaysia Perlis ni, UNIMAT ni di banyaklah you masuk Perlis you akan jumpa UNIMAT kita kata di serata. Even sehingga kini kita punya roh ataupun semangat kita untuk menubuhkan, bukanlah kita ada satu universiti saja. Kita sematkan konsep Universiti Malaysia Perlis ni, lokaliti kita namakan sebagai distributed campus, yang mana kampus-kampusnya merangkumi ketiga-tiga parlimen yang berada di negeri Perlis. Kalau tuan-tuan tengok, adik-adik tengok, okey, kalau sebelum ni lebih banyak lah. Tetapi Alhamdulillah, pelan-pelan kita move in kepada 3 main campus utama, yang mana main campus ini merangkumi ketiga-tiga parlimen yang berada di negeri Perlis. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, kita ada satu di kampus Universiti Alam, yang mana kalau tuan-tuan daripada Kanga, okey, kalau tuan-tuan pergi nak pergi ke Padang Besar, selalunya macam itulah. Ibu-ibu ataupun adik-adik ataupun kakak-kakak suka pergi ke Padang Besar. Bila masa daripada Kanga, you nak pergi ke Padang Besar, lepas ke Timah Gaso, tiba-tiba ada satu on your right hand side, ada satu kita kata penempatan ataupun kampus yang sangat besar. Apa yang ada di situ? Itu merupakan kampus Universiti Alam UNIMAT kat situ. Majoriti yang kat situ kita tempatkan adalah program-program teknologi dan juga beberapa program-program engineering teknologi. Kemudian, bila tuan-tuan daripada Changlun nak pergi Kuala Perlis, nak pergi Langkawi kan? Bila nak pergi Langkawi, okey, tuan-tuan datang daripada Changlun, nak pergi ke JT Langkawi. Tiba-tiba sebelum flyover, tuan-tuan perasan, adik-adik perasan belah kanan, ada satu kampus yang sangat besar, yang sangat kita kata baik, yang mana sebelah tu ada go-kart lah apa. Itu merupakan kampus Alam Pauh Putra Universiti Malaysia Perlis, yang mana di situ mainly ditempatkan program-program engineering dan beberapa program-program engineering teknologi. Okey. Wah, tuan-tuan sambung lagi kita kata perjalanan. Okay, kita kata kita nak pergi Perlis, kita nak tengok macam mana dekat Perlis. Bila tuan-tuan pergi masuk Perlis, tiba-tiba tuan-tuan ada dapat melihat satu kawasan ataupun compound yang sangat sophisticated, yang mana di situ merupakan kampus Bandar Kanga, di mana di situ kita kata mainly tertumpunya program-program
yang berteraskan kita kata perniagaan ataupun non-sciences. Okay, di situ di kampus bandar terletaknya program-program yang tidak berteraskan ataupun non-sciences punya program. So jangan bimbang tuan-tuan, walaupun kedudukan ataupun lokaliti kita berbeza, kalau tuan-tuan datang di Perlis, jalan-jalan di Perlis dipenuhi oleh kemudahan bas-bas ataupun kemudahan pengangkutan Universiti Malaysia Perlis, insya-Allah. Right. Okay, now we jump, kita dah kenal dah Universiti Malaysia Perlis ni macam mana? Apa misi dia? Apa visi dia? Macam mana kami sebagai pelajar ni apa yang kami nak jadi? Okay. So, apa peluang yang UNIMAP tawarkan kepada pelajar lepasan STPM, pelajar lepasan diploma, pelajar lepasan matrikulasi? Apa yang kita tawarkan? Untuk pengetahuan semua, UNIMAP untuk undergraduate, program-program undergraduate, kita menawarkan 42 program. Ya, kita satu universiti yang kecil, tetapi kami mempunyai inspirasi yang tinggi untuk memberi ataupun membuka peluang kepada anak-anak lirik di luar sana untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Oleh yang demikian, UNIMAP menawarkan 42 program bagi kumpulan ijazah kita kata undergraduate, yang mana daripada 42, 6 merupakan program-program diploma kejuruteraan. So 42 tolak 6 lah. So untuk ijazah, program-program ijazah sarjana muda, kita menawarkan 36 program. Adik-adik, ibu bapa, cikgu-cikgu yang berada di luar sana, yang mana ketiga-36 program ini kita kata mainly berteraskan kepada engineering, kejuruteraan, teknologi kejuruteraan dan juga teknologi. Alright, lebih kurang kita ada 33 merangkumi program-program kejuruteraan, teknologi kejuruteraan dan teknologi. Yang mana remaining of it 3. Yang ni selalu orang tanya, UNIMAP ni takkan tawarkan program teknikal je lah tu? Jangan risau. Kita juga menawarkan 3 program non-sciences, yang mana tuan-tuan boleh tengok sini. 2 daripadanya merupakan program sarjana muda perniagaan, dan 1 merupakan program sarjana muda media baru. So selalunya yang ini program-program yang agak famous di UNIMAP, yang mana kita tahu bila kita bersembang berkenaan MESCOM, media baru, pelajar-pelajar tertarik untuk menyambung pengajian dan pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Sekali lagi, saya menggamit adik-adik di luar sana, kita menawarkan 36 program di peringkat ijazah sarjana muda. So, ramai-ramai pilih UNIMAP sebagai salah satu pilihan sewaktu fasa kemaskini ini. So, kita akan pergi lebih lanjut berkenaan ke 36 program ni. Right? So, bila mana kita skip down ataupun kita zoom in kepada program-program yang ditawarkan, adik-adik, kita menawarkan di Universiti Malaysia Perlis, kita menawarkan 14 program ijazah sarjana muda kejuruteraan. Yang mana kalau boleh saya baca di sini, kita menawarkan daripada konvensional sehinggalah kita namakan sebagai program-program butik. Yang mana program-program butik ini sememangnya dikhususkan apabila pelajar ambil saja bidang-bidang ini, insya-Allah you keluar saja dari UNIMAP, you akan terus bekerja. Macam adik-adik, ibu bapa ataupun guru-guru boleh lihat di sini, ke-14 program yang kita tawarkan terdiri daripada ijazah sarjana muda kejuruteraan mechanicals, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan microelectronics, kejuruteraan komputer, kejuruteraan mechatronics, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan kimia. Itu merupakan kita kata cabang-cabang yang mainstream ataupun konvensional. Kemudian kalau kita narrow down ataupun skip down lebih bawah, yang mana program-program yang lebih butik, yang lebih berfokus, itu terdiri daripada program-program kejuruteraan polimer. Okey,
kejuruteraan pertanian. Kita juga menawarkan program kejuruteraan awam, kejuruteraan alam sekitar, kejuruteraan bahan, dan akhir sekali untuk kejuruteraan merupakan kejuruteraan pembuatan. Apa yang boleh kita dapat dari sini, Dik? Yang mana bila tuan-tuan nak keluar, nak anak-anak tuan-tuan habis saja belajar, nak menjadi seorang profesional. Sebab tu tajuk ataupun title kita di mula-mula tadi, Create Your Professional Futures at Unimat. Tuan-tuan boleh pilih 14 program ini, yang mana kita tahu mungkin lebih ramai berminat kepada program-program kita kata yang lebih mainstream ataupun yang lebih konvensional. Tapi kena ingat tuan-tuan, bila mana kelebihan tuan-tuan dan anak tuan-tuan pilih program-program yang lebih butik, yang mana program-program ini lebih berfokus dia punya job scope kerjanya. Okey, tuan-tuan boleh pilih. Kita ada 14 program yang ditawarkan yang berteraskan kejuruteraan di peringkat ijazah sarjana muda. Alright. Yang kedua, kita menawarkan 13 program berteraskan teknologi kejuruteraan. Kenapa apa? Kenapa tuan-tuan? Nak keluar kenapa tu bayar. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita tahu pendekatan kejuruteraan dengan ini tuan-tuan dia berbeza. Pelajar yang wujud sewaktu fasa kemaskini ini juga berbeza. Kemampuan pelajar berbeza. Minat pelajar berbeza. Sebab tu kita tawarkan a variety program yang berteraskan kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan. Kenapa? Pendekatan untuk teknologi, kejuruteraan dengan engineering mungkin berbeza sedikit. Okay? For example, pendekatan ataupun assessment untuk kejuruteraan 80-20. Jika anak-anak tuan-tuan lebih kepada teori, lebih suka strong fundamentalnya, tuan-tuan boleh pilih untuk masuk ke program-program kejuruteraan. Ataupun adik-adik boleh pilih. Biar kita tengok ADMET dia bagus. Cara menjawabnya bagus. Ingatannya baik. Dia boleh implement all the fundamental aspect sewaktu belajar. Saya syorkan kepada adik-adik di luar sana, pilihlah satu daripada 14 program ijazah sarjana kejuruteraan yang ditawarkan di Unimat. Kemudian, bila mana kita tahu ada pelajar daripada lepasan diploma, lepasan DVM, ataupun lepasan college vocational. Nanti saya akan terang dengan lebih lanjut berkenaan lepasan-lepasan DVM. Right? Sebab kita dalam 2 hari ini, kita telah buka booth di Unimat. Kita dapat banyak pertanyaan berkenaan pelajar-pelajar lepasan college vocational. Tak apa, kita akan ringkas lepas ini. Right? So, untuk pelajar yang lebih kepada hands-on, sebagai contoh, pelajar lepasan diploma di Politeknik ingin menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, yang mana pendekatannya lebih berbeza, yang mana more on practicalnya, up to 70%, 60 to 70% dia punya assessment ataupun dia punya delivery-nya lebih cenderung kepada praktikal. So adik-adik boleh memilih 13 program ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan, yang mana sekali lagi kita tahu bila kita kata pasal engineering teknik, dia ada kelebihan tersendiri. Saya bagi satu contoh lah di sini tuan-tuan. Pasal ini soalan yang selalu famous orang tanya. Macam mana anak saya nak sambung doktor? Adakah lebih baik untuk dia sambung di kejuruteraan ataupun lebih baik untuknya sambung di kita kata teknologi kejuruteraan? Both program offer kita kata advantages masing-masing. Tetapi di sini saya ingin tegaskan salah satu advantages offered by the teknologi kejuruteraan ni, anak-anak tuan-tuan akan melakukan latihan industri di hujung program selama lebih kurang 6 bulan. So ketika ini kelebihannya. Ketika ini kebanyakannya, kalau kita tolaklah faktor COVID, faktor pandemik sekarang, kebanyakannya anak-anak tuan-tuan akan diserap terus. Yalah, kalau you berada di industri, you dapat cheap labor for 6 months, takkan lepas tu you nak lepaskan. Itu consideration ataupun kelebihan yang diberikan program-program ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan.
Alright. Yang ketiga, okay, kita nak discuss ada 6 program pengajian ijazah sarjana muda teknologi. Kali ini saya menyeru adik-adik lulusan college vocational. Ini saya kata ni, kita dapat terima banyak pertanyaan, mesej baru ni. Apa peluang saya, doktor? Saya ni pelajar KV, macam pelajar KV ni tak ada program-program nak sambung di peringkat ijazah sarjana muda. Macam mana masa depan kami, doktor? Untuk pengetahuan semua, sekali lagi saya wawarkan, tim saya pun turun ke KV-KV yang berdekatan, especially di di kawasan utara ni lah, yang mana sekali lagi ingin ditegaskan bahawa program pengajian ijazah sarjana muda teknologi ini ditubuhkan khusus untuk pelajar-pelajar lepasan DVM, DKM dan juga DLKM. You tak payah bersaing dengan mana. Ini merupakan program yang ditubuhkan, yang kita kata diwujudkan semata-mata untuk pelajar lepasan college vocational. Oleh itu, ibu bapa di luar sana jangan risau. Maksudnya bila anak-anak tuan-tuan berada di college vocational, macam mana anak kami ni, macam mana kita kata education path dah. Jangan risau tuan-tuan. We are growing fast, yang mana kita punya hala tuju selepas ini lebih banyak program-program teknologi yang akan ditawarkan, yang mana bila mana kita kata berkenaan program teknologi ini merupakan program-program khas untuk pelajar-pelajar lepasan college vocational, DLKM dan juga DKM. Oleh itu, saya menyeru anak-anak pelajar lepasan college vocational untuk ramai-ramai memilih Universiti Malaysia Perlis untuk mengisi ke-6 program pengajian ijazah sarjana muda teknologi ini, yang mana ini merupakan salah satu laluan khas untuk adik-adik lepasan college vocational. Dan yang terakhir, sekali lagi, kita ada 3 non-sciences. Saya percaya kita ingin menunjukkan bahawa UNIMED ini bukan saja tawar program-program teknikal, tetapi juga kita cater program-program non-sciences, yang mana 2 daripada terdiri daripada program ijazah sarjana muda perniagaan kepujian perniagaan antarabangsa dan juga keusahawanan kejuruteraan. So 2 program ini saya minta adik-adik yang mana yang masih belum mohon, yang mana mempunyai kita kata dia punya bidangnya bisnes yang sama, pakat ramai-ramai pohon. Kerana apa? Nanti saya akan cerita sedikit advantage. Saya bagi hint sikitlah kat sini. Yang mana kita punya unjuran setiap satu program yang saya nyatakan tadi, ke-36 program yang kita kawarkan, unjurannya sangat besar. Kerana apa? Kerana kita ingin memberi peluang kepada pelajar di luar sana untuk meningkatkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Right? So, yang ketiga, program yang ketiga, non-sciences kita tawarkan. Ini memang ramai-ramai minat. Saya sekali lagi mengalukan pelajar di luar sana untuk memohon ijazah sarjana muda komunikasi media baru, ataupun kalau dulu dia lebih terkenal dengan perkataan MESCOM lah. Yang mana pelajar masuk sini, dia keluar, dia akan boleh jadi sebagai content creator, dia boleh jadi wartawan, yang banyak orang nak dengar jadi artis lah. Alright, so sekali lagi saya menyeru adik-adik ataupun ibu bapa di luar sana, jom ramai-ramai memilih ke-36 program di peringkat ijazah sarjana muda yang UNIMED tawarkan kepada anda. Alright, ini saya nak perincikan sekali lagi. Kerana apa? Sepanjang 2 hari ini kita dapat panggilan, kita dapat mesej pertanyaan daripada anak-anak kita daripada college vocational. Ini UNIMED dan KV telah map, kita kata perincian dan padanan bagi program-program yang berkaitan. Adik-adik boleh tengok dekat sini, kalau adik-adik di KV ambil diploma teknologi kimpalan, dengan ini merupakan program one-to-one dengan diploma teknologi kimpalan, iaitu ijazah sarjana muda teknologi kimpalan dengan kepujian selama 7 semester. Jangan tunggu, jangan buang masa lagi adik-adik.
Adik-adik habis ataupun dapat saja diploma teknologi kimpalan, adik-adik tengok UR 652 105, inilah program yang ditubuhkan khas untuk adik, terutamanya untuk pelajar kolej vocational. Dekat sini kita boleh tengok ada kalau you ambil di KV, diploma teknologi pemesinan, right? Kita tawarkan ijazah sarjana muda teknologi pemesinan industri di peringkat ijazah sarjana muda. So adik-adik jangan fikir banyak-banyaklah. Alright, yang mana berminat, yang mana rasa okay, I want to pursue my study. Sekali lagi saya kata, saya tahu banyak pelajar KV ni kita punya projection 20% daripada graduation je yang menyambung pelajar, yang menyambung pengajaran. Ini ada remaining 80% dia akan pergi keluarlah bekerja. Tetapi selalunya ini selalulah saya selalu cakap, kita takkan rugi kalau kita invest dalam education. Sebab itu sekali lagi saya menyeru adik-adik terutamanya daripada pelajar lepasan KV, tengok ni. Tengok maksudnya kalau boleh you pergi kepada UNIMED ataupun Universiti MTun yang mana program-program teknologi yang ditawarkan oleh MTun sememangnya khusus untuk pelajar-pelajar lepasan kolej vocational. Right. So kita tengok syarat dia. Apa syarat dia? Bila kita narrow down lagi, bila kita zoom in, apa syarat dia? Tuan-tuan, adik-adik, syarat yang kita berikan sangat minimum. Kerana apa? Kerana kita percaya adik-adik yang berada di kolej vocational itu telah mempunyai kompetensi yang hebat. Dah kemahirannya di KV. Sebab tu kita hanya letak syarat yang minimum, terutamanya UNIMED lah. Right, ini syarat universiti. You kena ada DVM, right, dan mendapat sekurang-kurangnya muat tahap 1. Tahap 1 je tuan-tuan. Right? Okay, ini syarat universiti atau ini syarat khas program. Kalau tuan-tuan tengok, you keluar saja PE, of course you akan dapat DVM, DVM dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.0. Dan mendapat sekurang-kurangnya muat tahap 1. So ada isu baru. Doktor, saya tak sempat ambil muat. Saya tak ada muat. Saya tak ada muat. Seperti yang dimaklumkan oleh Perkeling MQA baru-baru ini, telah dikeluarkan perkeling yang mana untuk intake kali ini boleh dikonsider untuk mengambil pelajar yang masih tidak berkesempatan untuk menduduki muat ataupun peperiksaan muat. So tertakluk kepada Senat Universiti. Sekali lagi, on behalf of Universiti Malaysia Perlis, we do have permission from our Senat untuk memberi atau membenarkan pelajar untuk memasuki UNIMED dengan tak ada dia bukan dia tak mau, dia tak boleh pun untuk duduki peperiksaan muat. Kita benarkan dengan kemasukan bersyarat. Contohnya kita bagi masuk dalam masa 2 semester, you perlu mengambil sewaktu tempoh pengajian. Kat ini kita akan assist. Right? So jangan risau, jangan bimbang adik-adik yang di luar sana. Kita tahu berdasarkan kekangan ketika ini ramai yang tak boleh. Even MPM tak boleh buka pun untuk melakukan peperiksaan muat. Jangan risau dengan asbab yang saya nyatakan tadi. Jom ramai-ramai pilih Universiti Malaysia Perlis. Right. So sekali lagi, ini kita dah bincang berkenaan peluang pelajar-pelajar kolej vocational. Tuan-tuan, baru ni Senat Universiti Malaysia Perlis sekali lagi memperakui untuk merubah. Kita kata sebelum ni, kalau you nak masuk program kolej vocational ni, pelajar-pelajar program daripada lepasan kolej vocational ni, nak masuk ke engineering tech, dia ada satu hurdle ataupun obstacle yang mana pelajar perlu dapat BM, perlu dapat nilai kumulatif PNGK akademik sekurang-kurangnya 2, PN vocational sekurangnya. Kita telah remove syarat ini kerana apa? Satu saja. Sebab kita ingin memberi peluang ataupun membuka seluas-luasnya peluang kepada pelajar-pelajar lepasan kolej vocational. So apa tunggu lagi adik-adik? Peluang berada di depan mata. Kita telah buka pagar seluas-luasnya, terutamanya kepada pelajar-pelajar lepasan kolej vocational. Right?
Okey. Semua yang kita nyatakan tadi, yang saya bentangkan tadi, tuan-tuan boleh pergi ataupun kalau ada masa, saya bagi lebih kurang seminit, you boleh scan barcode sekarang. You boleh scan ataupun tuan-tuan boleh layari di Facebook dan Instagram kami di Unimed Info. Dekat sini, we had reveal all out. Maksudnya setiap satu program tu kita go into details. Berapa yurannya, habis program ni anak-anak tuan-tuan nak jadi apa syarat kemasukannya, apa syarat exit requirement-nya, semuanya telah kita tabulate dalam kita kata Unimed One Stop Information yang saya terterakan sini. So tuan-tuan, seperti yang kita kata tadi, sekarang bermula virtual jom masuk IPT. Saya menyeru anak-anak didik yang berada di sana, our prospect, kita kata stakeholders, ibu bapa, guru-guru, guru kaunseling, jomlah sama-sama lawat kita punya booth di virtual booth Unimed sepanjang JMIPT 2021. So hari start daripada semalam, hari ini sehingga 12, tuan-tuan masuk booth kami, tuan-tuan juga boleh tengok informasi-informasi penting yang saya nyatakan sebelum ini. Alright, dah selesailah objektif nombor 2 kita. Apa peluang yang Unimed tawarkan? Betul. Alright. So kita dah kenal Unimed. Unimed berada di mana? Alright. Okay, apa dekat mana tempatnya? Kita dah cerita. So apa peluang? 36 program kita tawarkan kepada adik-adik yang berada di luar sana. Tak kiralah daripada Matrix, tak kiralah daripada STPM, tak kiralah daripada lepasan diploma. 36 program ini yang mana keseluruhannya merupakan program-program yang menjurus kepada professional profession ataupun career-nya professional, right? Alright. So now I jump into objective number 3 yang mana di sini saya akan list down sebab-sebab ataupun asbab-asbab kenapa Unimed perlu menjadi pilihan utama pelajar, guru dan ibu bapa. Saya harap selepas tuan-tuan dengar 6 faktor ini, insya-Allah akan membuka sedikit sebanyak hati anak-anak didik tuan-tuan untuk memilih Unimed sebagai salah satu pilihan utama untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Alright? Tuan-tuan, faktor yang pertama. Ini merupakan faktor yang pertama. Saya dah sentuh dah sikit sebentar tadi. Unjuran slot pengambilan adalah besar bagi kebanyakan program yang kita tawarkan. Apa maksudnya, tuan-tuan? Kita tahu bila mana kita masuk dalam sistem UPU, anak-anak tuan-tuan akan di ranking daripada 1, contohlah permohonan ada daripada 1 sampai 100,000. So dia akan rank 1 sampai 100,000. So dia akan totally depending kepada slot dan unjuran. Apa kelebihan ini, Mak? Kita tawarkan 36 program kepada anak-anak tuan-tuan. Ketiga 36 program ini, unjuran dan slot pengambilan dia agak besar. Bermula daripada 60, 80, 250 pun kita tawarkan. Kerana apa? Kerana kita percaya, bila mana kita percaya, bila kita membuka unjuran slot pengambilan yang lebih besar, kita dapat memberi peluang kepada anak-anak didik untuk masuk menyambung di peringkat ijazah sarjana muda. Seperti yang saya kata tadi, perniagaan kita buka sehingga 250 slot. Sebab apa? Kita tahu persaingannya besar. So ada yang boleh tercicir, ada yang tidak. Sebab tu kita buka dengan lebih besar. Sebab apa? Kita ingin memberi peluang kepada anak-anak di luar sana untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. So itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kadar kebolehpasaran GE Unimed antara tertinggi di antara UE. Ini point, a strong point. Selalunya sebelum ni kalau saya berjumpa dengan pelajar, waktu minggu suah kenal ataupun jumpa pelajar ataupun pelajar yang current pelajar sekarang ni, saya tanya, si Polan, you masuk universiti, you masuk Unimed untuk apa? Daripada 10,
almost 8 daripada pelajar ni akan jawab satu je. Doktor, saya masuk UNIMAP ni, ataupun saya masuk universiti ni, saya nak kerja. Doktor. Saya nak kerja, saya nak bantu ibu saya nak bantu anak saya, ayah saya nak kahwin. Itu je jawapannya. Apa key point dekat sini? Key point dia, pelajar, no wonder lah kita ada program yang famous, program yang hebat, program yang ramai minat atas faktor popularity, tapi at the end of the day, output dia tak ada. So dekat sini, UNIMAP memainkan peranan, menjadikan graduate employability ini merupakan salah satu KPI tertinggi bagi fakulti-fakulti dan jabatan-jabatan utama yang berada di UNIMAP. Even kalau sebelum ni, right, KPI ataupun performance untuk kadar kebolehpasaran ini merupakan indikator ataupun KPI utama untuk our Vice Chancellor. Sebab itu, PTJ fakulti yang berada, we need to all out. We need to run as far as we can. We need to work hard as best as we can in order to make sure that our student, bila keluar dia nanti, dia orang semua akan bekerja. Tuan-tuan, boleh tengok kat sini lah. Right? Ini merupakan percentage yang bekerja. Dan, okay, GE ni, graduate employability ni bukan kita buat secara seronok. Okay, 90%, 80%, 70%, UNIMAP suka dia buat. All of this has been centralized or ranked by punya KPT punya organisation. Sama juga, baru ni by Talent Bank, dia buat satu poll ataupun dia buat survey. There is a very frank survey merangkumi kebanyakan UA yang berada ataupun non-UA ataupun private university. Kita UNIMAP telah ditawarkan based on the experience daripada workers, daripada alumni. Ini kita tak ada kontrol pun. So ini by Talent Bank. Talent Bank pergi sendiri ke setiap kita kata major industry in Malaysia and overseas, yang mana ada student-student daripada UA di Malaysia, yang mana ini merupakan ranking ataupun rating yang diberikan oleh pelajar oleh Talent Bank. Right? Kita dapat 5-star employability rating in chemical engineering, 5-star employability rating in civil engineering, 5-star employability in computing and IT, 5-star employability in EE engineering, and 5-star employability rating in mechanical engineering. And last but not least, we also achieve 4-star employability rating in business management. Apa maksudnya, tuan-tuan? Kita UNIMAP nak bintang-bintang nak. Ini bukan, that's not the end outcome. Maksudnya apa? Bila mana student kita, alumni kita rate kita, maksudnya apa? Kita menjamin, kita berusaha keras untuk menjamin pelajar-pelajar supaya habis dia nanti dia orang dapat kerja. Itu merupakan faktor kedua kenapa pelajar-pelajar di luar sana, ibu-ibu berada di luar sana, cikgu-cikgu kaunseling di luar sana tidak boleh menolak UNIMAP sebagai satu pilihan utama untuk menyambung pengajian. Right? So, faktor yang ketiga. Okay, faktor ketiga, pencapaian dan penarafan UNIMAP bertaraf dunia. Kita akur, kita nombor 17, universiti yang ke-17 ditubuhkan. Kita universiti yang baru, kita baru sambut baru ni 2 dekad. Maksudnya 20 tahun. Kita akur, kita universiti yang baru. Tetapi walaupun kita baru, saya selalu, ini pepatah saya lah, right? Kita baru, kita muda, tapi kita ada semangat gung-ho. Maksudnya apa? Pelajar UNIMAP, pensyarah UNIMAP, staf sokongan UNIMAP, kita kata pihak pentadbiran tertinggi UNIMAP mempunyai semangat gung-ho yang mana kita ingin membangunkan universiti yang muda ini untuk mencapai sesuatu penarafan ataupun pencapaian yang lebih baik daripada masa ke semasa. Kalau tuan-tuan tengok, ya, umur kita 20 tahun, 19 tahun ke 20 tahun,
tapi kita telah masuk dalam untuk rating, dan rating ni ada THC dan juga QS lah. Right? Kita di rank 5 star untuk baru ni online learning. Untuk dalaman secara setara, UNIMAC have been ranked 5 star untuk setara. Meanwhile, untuk THC ranking, kita berada dalam rank 1001. Kalau universiti di world ni ada berpuluh ribu kita ada. Kita lebih kurang UNIMAC berada dengan umur 20 tahun ni tuan-tuan. Kita berada di rank 101 dan ke atas. Right? Ini the world subject ranking 2021. Kalau khusus untuk engineering, kita di rank dalam range 801 sehingga 1000. Tuan-tuan, hebat tak tuan? Ini bukan di dalam negara. Ini bukan di peringkat Asian. Bukan saja di peringkat Asia. Tetapi ini merupakan pencapaian dunia. Sekali lagi tuan-tuan, saya menyeru, janganlah risau bila tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan ke Universiti Malaysia Perlis. Don't worry. Your son, your daughter will definitely be in our safe hand. Right? Okay, ini pencapaian yang baru ni lah. 22 universiti terbaik di Malaysia merangkumi private or public universiti. So UNIMAC masih tergolong di kalangan top 22 universiti terbaik di Malaysia. Right? So itu selesai faktor ketiga. So the key idea is tak apa tuan-tuan, kita muda tuan-tuan jangan takut. Sebab apa? Sebab UNIMAC staf sokongannya, tenaga pengajarnya, even pelajarnya, kita mengamalkan satu konsep yang dinamakan sebagai gangho. Kita akan all out demi satu tujuan untuk membangunkan universiti yang kita sayangi ini, iaitu Universiti Malaysia Perlis. Right. Faktor yang keempat, UNIMAC cakna kebajikan pelajar. Yang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan di UNIMAC, 100% of them akan menetap di asrama tuan-tuan. Saya rasa ini merupakan satu-satu universiti yang menawarkan kelebihan ni. Tak ada satu UA, kalau tuan-tuan, this is a normal routine. Tahun pertama you duduk, kemudian tahun kedua you kena keluar. Itu bergantunglah. Kalau you aktif sukan, itu normal lah untuk kemudahan yang disediakan di peringkat universiti. Tetapi di UNIMAC, tahun pertama you duduk UNIMAC, tahun kedua you duduk UNIMAC, tahun ketiga you duduk UNIMAC, tahun keempat you duduk di dalam asrama UNIMAC. Kemudian ada orang tanya, betul kalau yang mana yang extend tu, tahun kelima, tahun 6, ke-7, tahun kelima you duduk UNIMAC, tahun ke-6 you duduk dalam asrama UNIMAC, tahun ke-7 you duduk di asrama UNIMAC, tahun ke-8, kalau tahun 8 pelajar masih ada, you kena keluar lah sebab it fail and out. Maksudnya tahun ke-8 maksimum lah, tahun ke-7 tu maksimum. Selagi mana you ada aktif dan you memohon untuk duduk di asrama, kita akan bagi kemudahan asrama kepada pelajar-pelajar kita. Kenapa? Kerana kita percaya dengan adanya kemudahan ini dapat membantu pelajar. Bukan kita nak kontrol. Kalau you duduk kat asrama universiti ni, life dia lain. Bukan macam duduk ke sekolah. Bukan kita boleh kontrol tak. Maksudnya kita nak bagi satu control environment. Ataupun kita lebih kata keadaan yang selamat kepada pelajar. Alright. So tuan-tuan, UNIMAC cakna kebajikan pelajar yang boleh tengok. Bila mana anak-anak tuan-tuan masuk saja, register saja UNIMAC, automatically dia akan di-assign dengan satu RPS. Apa-apa yang berlaku kepada anak tuan-tuan jatuh parit ke, anak tuan-tuan kita kata tergeliat sikit ke, ataupun anak tuan-tuan tak pergi saja exam, orang pertama yang akan dicari, siapa dia? RPS. Apa yang berlaku kepada anak tuan-tuan, orang pertama yang akan dicari, orang yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan adalah RPS. Maksudnya apa? Dengan ni, bila ada tanggungjawab ni, RPS ni terdiri pada tenaga pengajar atau pembisyarah.
bila dah jadi tanggungjawab ni, so RPS ni akan jaga betul-betul. Maksudnya dari segi akademiknya. You tak ada sign RPS, you buat main-main, RPS tak mau sign, you tak boleh masuk exam. You tak boleh dapat slip. You tak boleh buat ini. So, sebab apa? Sebab kita nak pantau, kita nak make sure that anak-anak tuan-tuan berada dalam keadaan yang kontrol dan kebajikan anak-anak tuan-tuan berada dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, kita nombor 2 lah, wakil pelajar dalam pentadbiran tertinggi Universiti Senat. Maksudnya bila apa keputusan berkenaan pelajar, bila ada, kalau sebelum ni tak ada dalam Senat ni, peringkat tertinggi lah. Kalau tak ada pelajar, oh boleh lah, banyaklah dia punya idea untuk ni. Tetapi bila ada wakil pelajar dalam tu, so nampak perspektif mungkin berbeza. Dan kita selalu tanya, so apa pandangan MPP berkenaan ni? Terutamanya perkara yang melibatkan aspek-aspek yang melibatkan pelajar. Alright? So again, this is our tagline. Student will be always our top priority. Sebab apa kita tahu? Dengan adanya student, barulah ada universiti. Kalau sehebat mana pun universiti, segah mana pun universiti, kalau tak ada pelajar di dalamnya, it is a useless. Tak ada apa, dia tak ada meaning. Orang kata. Right? Yang keempat, yuran pengajian di Universiti Malaysia Perlis adalah sangat berpadutan. It is affordable tuition fees. Alright, itu faktor yang keempat. Right, kalau ini banyaklah setiap hari tuan-tuan, kalau sedar di media massa, di media elektronik, setiap hari, almost every day akan ada keluar dari segi kejayaan pelajar kita, kehebatan pensyarah kita, kelantangan kita punya top management tu memang almost every day lah kita ada. Right? So ini insentif, bantuan yang kita berikan terutamanya sepanjang pandemik ni. Alright? Kita bantu pelajar, contohnya bila you nak register, sebelum ni mungkin you nak register, you perlu bayar full. Tetapi kita tahu dengan pandemik yang ada ini, dan UNIMAP cakna kepada pelajar, kita letakkan beberapa minimum bayaran. Kerana apa? Kerana kita percaya, kalau kita bantu orang, kita beri peluang kepada pelajar, insya-Allah kita akan sama-sama untuk membangunkan universiti yang kita cintai ini, yang dinamakan sebagai Universiti Malaysia Perlis. Right. So faktor kelima, program-program yang ditawarkan diiktiraf antarabangsa. Jadi selalu orang tanya, so ke-36 program ni tuan-tuan, ibu bapa yang berada di luar sana tak perlu risau dah. Habis saja anak saya program anak saya ni diakredit tak? Tuan-tuan dengar sini. 14 program kejuruteraan yang kita tawarkan, ke-14 program ini diiktiraf oleh EAC, badan yang mengakreditasikan program-program, terutamanya program-program engineering. 13 program engineering teknologi yang kita tawarkan, ke-13 program ini diiktiraf oleh badan ETAC contohnya. 3 program non-sciences, 2 perniagaan, 1 meskom. Adakah program ini diakredit atau? Ketiga-tiga program non-sciences ini diakredit oleh MQA. Apa moral? The moral of the story. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan di UNIMAP. Sekali lagi selalu saya katakan, your son and your daughter will be in our safe hand. Right. Faktor ke-6. Fasiliti yang disediakan sangat baik. Ya, sememangnya kita ada cacat kurangnya sana dan sini. Tetapi secara generalnya, kita menawarkan atau kita memberikan kelebihan kepada pelajar-pelajar kita, kita sebaik mungkin, seusaha mungkin menawarkan khidmat fasiliti kepada pelajar-pelajar kita dan juga kepada pelajar pensyarah-pensyarah. Ini strong point yang keempat. Tuan-tuan kena ingat, suasana ataupun adik-adik, suasana negeri Perlis yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini selalu saya tekankan dan benda ini berlaku ketika ini. Tuan-tuan boleh tengok. Saya bagi satu example. Ya, kita, waktu kita, ibu bapa, waktu belajar tu, apa yang berada dalam, kita kata kekangan ataupun bottleneck. Yang pertama, we are talking about survival.
kita ada dapat PTN, contoh kita dapat PTN tolak yuran ada 1,500. So dengan 1,500 ni, we are talking about survival, life survival. Macam mana you nak survive? Sebab itu, dengan beradanya di negeri Perlis nan indah nan permai ini, insya-Allah tuan-tuan, bukan saya nak berani jamin lah. Dengan RM10, kalau tuan dengan 10 nilai RM10 tu, insya-Allah kalau tak 2-3 kali anak-anak tuan-tuan boleh kita kata spend untuk makan. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok suasana negeri Perlis yang sangat baik. Kita tahu terutamanya anak-anak yang nak pergi ke bandar-bandar besar. Ada yang nak pergi ke nak pergi ke bandar-bandar besar lah untuk enjoy. Tapi saya nak kata, you 3 tahun contoh program, you 4 tahun program. Kenapa? Untuk apa you datang ke universiti ni? Satu, you nak habis universiti, you nak kerja. You nak habis universiti, you nak sambung belajar. Itu tujuan utama. Habis pada tu, you nak enjoy lah. So, dalam tempoh 3 hingga 4 tahun ini, survival itu sangat penting. Suasana itu sangat penting. Kalau tuan-tuan datang Perlis, kalau we are talking about pandemic, di Perlis ini sangat, kita dah fasa ketiga. Kita antara universiti yang sangat, kita antara negeri yang telah ke fasa yang ketiga. Negeri yang kecil, walaupun negeri kecil senang untuk dikawal, pergerakannya agak, bukanlah bebas. Maksudnya kita follow the SOP. Tetapi ini menunjukkan apa? Suasana keadaan negeri Perlis ini sangat baik untuk anak-anak tuan-tuan menyambung pengajian dan pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. So, tuan-tuan, ini saya rangkumkan. Kenapa tuan-tuan 5 ke 6 pun, kenapa tuan-tuan dan anak tuan-tuan perlu memilih UniMap sebagai salah satu pilihan utama untuk menyambung pengajian dan pembelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Kita merupakan salah satu antun, kita berfokus. Kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi profesional, please come to us. We are welcoming you guys to send your daughter, to send your son to UniMap. Kemudian kita muda, tetapi kita mempunyai semangat dan kita mempunyai rating dan ranking yang baik di peringkat dunia, tuan-tuan. Okay, dari segi THC, dari segi QS, Asian ranking, dan faktor yang keempat, keboleh pasaran siswazah yang sangat tinggi, tuan-tuan. Ini saya kata tujuan utama, you masuk, you mengajar, you masuk je belajar, you nak bekerja ataupun you nak sambung belajar. Itu saja. So ini merupakan KPI yang kita terapkan di peringkat UniMap. Dan yang terakhir, 100% kemudahan. Saya rasa this is the strong point yang UniMap tawarkan kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang berada di luar sana. Alright? So we are the best among the best, terutamanya dalam rating dan ranking untuk universiti yang baru, yang terbaik di dunia. So, sekali lagi, saya dah rangkumkan sekali lagi tuan-tuan, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, ini saya nak sarankan. If you choose UniMap as your top choice, you will definitely be one of us. Tuan-tuan pilih UniMap, tuan-tuan bubuh UniMap nombor 1, tuan-tuan bubuh UniMap nombor 2 dalam UPU online, tuan-tuan adik-adik bubuh UniMap nombor 3, tak malah nombor 3, bubuh nombor 1, you bubuh nombor 2. Insya-Allah, I pray to God every day that you will be one of us. Right? So again, ini saya punya tim promosi, kita ada di fakulti. Anything dalam masa 9 sampai 12, saya letakkan saya punya nombor, and we are directly under our Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. If you have anything to ask, especially those yang masih tak clear berkenaan program-program yang kita tawarkan, please free untuk kontak nombor-nombor yang saya serta kat sini lah. Kalau tuan-tuan, anak-anak segan dengan saya, tuan-tuan boleh kontak Puan Nora Shikin. Tuan-tuan boleh kontak Encik Basri, ataupun tuan-tuan boleh
kontak. Kalaulah kami 4 orang tak boleh rungkaikan permasalahan tu, kita ada lebih 1000 orang di peringkat fakulti untuk jawab. Itu terdiri daripada Jawatan Kuasa Kerja Pasukan Provinsi dan Pemasaran UiMAN. So akhir kata, saya rasa itu saja daripada saya, tuan-tuan. Sebelum saya akhiri kita kata pembentangan kita hari ini, saya tinggalkan tuan-tuan dengan kita kata sedikit video lebih kurang 5 to 7 minutes. Right? Apa khabar semua? UniMap atau Universiti Malaysia Perlis dahulunya dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia, iaitu KUKUM, telah ditubuhkan pada 2 Mei 2002. Pada 1 Februari 2007, KUKUM telah dikenali sebagai Universiti Malaysia Perlis, UniMap, bagi penjenamaan semula universiti. Universiti Malaysia Perlis mempunyai reputasi yang baik di dalam maupun luar negara. Universiti adalah tempat anda menempa masa hadapan. Di sinilah tapak untuk anda bermula dalam melangkah perjalanan seterusnya. UniMap juga diperakui sebagai antara universiti teknikal yang terbaik di Malaysia. Serta UniMap berada dalam carta The Young University Rankings 2020 yang dikeluarkan oleh Times Higher Education, THE. Saya pasti anda teruja untuk hadir ke Universiti Malaysia Perlis untuk memotivasikan diri anda dalam mencapai kejayaan yang cemerlang, terutamanya dalam akademik dan juga bidang-bidang yang lain. Kami mengalu-alukan kemasukan anda menjadi sebahagian daripada keluarga baru UniMap. Di UniMap kita menawarkan program ijazah sarjana muda, master dan seterusnya. Adik-adik semua berpeluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat PhD. Termasuk di pusat sukan dan rekreasi, pusat kesihatan UniMap, pusat perumahan pelajar, di mana untuk pusat perumahan pelajar kita memastikan semua pelajar kita akan menetap di dalam kampus. Kita juga mempunyai litar go-kart, kita mempunyai program kayak dan juga kita mempunyai kawasan sinari yang kalau kita lihat di pusat sukan dan rekreasi, kita mempunyai bukit-bukit dan juga trek untuk pelajar-pelajar membuat aktiviti riadah pada sebelah petang. Dan yang uniknya, sebagai pelajar di UniMap, anda semua berpeluang untuk menerokai segenap landscape negeri Perlis yang indah lagi mempersona ini. Jadi kalau ada mahasiswa yang khususnya yang duduk di negeri-negeri berdekatan, luangkanlah masa datang ke Perlis, pusing-pusing makan angin ke Perlis. Orang boleh panggil round-round, ya, round-round, ya, dan lihatlah sendiri apa yang ada. Jadi sampaikan salam saya dan Raja Puan Muda kepada ibu bapa, penjaga serta seisi keluarga anda selain berharap agar anda akan dapat segera menyesuaikan diri dan berjaya menjadi graduan yang mantap dan hebat, insya-Allah.